Okey. Allahu Akbar. Okey, yang nombor 2. Jawapan nombor 2 muka surat 12 ada yang sudah siap selain daripada Danish. Kalau ada yang sudah siap, kamu boleh gambar kamu punya jawapan, send di WhatsApp saya. Oh, ada sudah Rachel. Okey, nombor 2 ada. Okey, nombor apa lagi? Nombor 3. Ada yang sudah buat nombor 3, boleh send jawapan di WhatsApp Okey, nombor 2 ada. Nombor 3. Tak apa, kalau salah pun tak apa. Jangan takut salah. Soalan nombor 2 belum get lagi, tak apa. Tunjuk jawapan sudah. Jangan tengok jawapan kawan kamu tu. Okey. Okey, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Tepi sikit. Okey, soalan nombor 1. Okey, kita tengok jawapan kawan kamu buat Sekejap, sebelum kita carry on, kalau okey, buktikan dengan hands up. Okey, ngam. Okey, baik. Kita tengok macam mana mau dapatkan soalan nombor 1. Tengok jawapan kawan kamu Okey, sebuah kereta dipandu dengan kelajuan 70 km per jam telah menambahkan kelajuan. Tengok dia kata telah menambahkan kelajuan. Kamu tak nampak dia punya pointer dia Okey, telah menambahkan kelajuan kepada 100. Okey, kepada 100 maksudnya dia bertambah laju, maknanya dia dalam keadaan pecutan. Okey, dalam masa 30 minit. Hitung pecutan. Jadi, kita ingat balik rumus dia lah. Okey, kalau kita ingat balik pecutan. Okey, pecutan sama dengan perubahan laju. Siapa tu? Perubahan laju bagi dengan masa. Ni kena ingat. Ini rumus lah. Okey. Ni rumus dia. Tapi tak tulis rumus pun tak apa. Maksudnya cara menggunakan tu mesti betul lah. Tak tulis ini tak wajib lah. Tak apa. Ambil darah. Okey, tak apa. Okey, jadi akhir. Laju akhir dengan awal jadi 100. Okey, mula-mula perubahan laju Perubahan laju tu adalah laju akhir tolak awal. Jadi kawan kamu buat akhir tolak awal. Kita guna pen biru lah kan. Okey, akhir dia 100, awal dia 70. Jadi tolakkan. Okey, di atas tolak. Okey, per dengan 30 minit. Okey, per dengan 30 minit. Ni kita tahu 30 minit setengah jam lah kan. 30 minit tu setengah jam lah. Jadi setengah jam maksudnya 0.5 jam lah. Ini kamu buatlah sikit di sini jalan kerja dia. Macam mana dapat setengah tu? Macam mana dapat 0.5 tu? Jadi 30 bahagi 60 lah kan. Kita mahu tukar minit ke jam. Okey, jadi soalan ni yang pertama ni. Soalan yang pertama ni dia kata dalam unit kilometer per jam per jam. Maksudnya jam itu ada 2 kali. Jam. Jam kuasa 2 tu kan. Maksudnya semua masa mesti dalam jam. Tak boleh dalam minit kah, dalam saat kah, tak boleh. Jadi sebab itu kena tukar minit kepada saat Kamu buatlah step ini. Kamu cuba buat di atas kah, di mana-mana kamu selitkan dia punya langkah dia. Yang ini ni. 30 bahagi 60 ni. Kan? Nanti kalau cikgu semak, tiba-tiba 30 jadi 0.5, ajaib ni. Dari mana dia punya step dia? Gitu.
Okey, jadi kita tambah sejak di atas. Okey, bila bahagikan 30 bahagi 60 tukar kepada jam, maka dapat 0.5 jam. Jadi step ni tak ada masalah. Semua betul lah. Okey, bila kira-kira dapatlah 60 km per jam. Ingat cara baca dia. Kilometer per jam. Kita kena sebut per jam tu 2 kali sebab dia ada J kuasa 2. Bukan, cara baca dia bukan kilometer per kilometer per jam-jam, bukan begitu. Cara baca dia kilometer per jam. Okey, dia ada perkataan per 2 kali, per jam. Okey, alhamdulillah betul. Tahniah. Jadi di sini betul lah jawapan 60. Okey, jadi ada masalah setakat ni. Soalan A. Kalau ada masalah tanya sekarang ni. Okey, jadi betul lah nombor nombor 1 A. Soalan perlu unit kah? Tak payahlah. Matematik tak payah unit lah. Kamu tulis 60 saja pun okey sudah. Okey. Jadi tahniah. Okey. Nombor 1 A betul. Okey, nombor 2 belum. Nombor 1 B. Okey, 1 B. Okey, nombor 1 B ni kawan kamu guna kaedah yang lebih panjang. Tapi jawapannya pun macam tidak berapa tepat. Adalah silapnya tu, okey? Kita tengok di mana. Okey. Yang pertama, kalau saya jadi kamu, saya tengok jawapan tadi yang A kan. Kita tengok kaedah pendek dulu yang pendek macam mana? Macam cara pendek. Kita sudah dapat jawapan dia sebenarnya. Cuma dalam unit dia lain kan. Ni. Ni jawapan untuk A. Untuk B, saya kasih zoom sikit. B ni dia minta dalam meter per saat. Jadi apa kata kita guna saja jawapan dari yang tadi ni. Okey, jawapan dari tadi ni kita guna pakai dia balik dan kita tukar sahaja. Kita tukar sahaja kepada meter per saat. Apa salahnya kan? Daripada kita buat panjang nanti saya cek yang ini. Kita tengok cara yang pendek dulu. Yang lebih pendek lah. Okay, yang cara kamu ni saya akan cek kemudian lah nanti lepas kita bincang cara yang pendek nantilah. Okay. Jadi dalam jawapan kita tadi kita ada 60 km per jam kuasa 2. Ini jawapan yang A tadi kan. Sebenarnya jawapan tu sudah ada, cuma unit dia sahaja yang lain. Jadi segini, kalau kita ingat balik, kita buat step by step. Apa langkah pertama kalau kita mau tukar ini kepada meter per saat kuasa 2? Apa step pertama? Sama macam laju yang kamu belajar dulu. Dia kena ada step pertama dia. Apa step dia? Siapa ingat step pertama mau tulis dalam kertas tu, apa step pertama? Kalau menukar unit, kalau yang macam ni. Kita ada kilometer, kita ada jam, kita ada meter, ada saat. Jadi first step kita tulis macam mana? Siapa ada ingat? Bagi tanda. Apa dia? Ulang balik. Tak berapa dengar, mungkin lain lah kali kan. Kita buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk pecahan kan? Betul? Kita buat dalam bentuk pecahan kan? Kalau yang kamu belajar sebelum ni, kita buat laju tu, dia per tu maksudnya pecahan kan? Jadi kita buat dalam bentuk pecahan dulu. 60 km itu di atas. Kalau per tu, kita buat tanda pecahan. Per dengan J kuasa 2. Okey, J kuasa 2 kena hati-hati. Macam mana ni saya mau buat J kuasa 2? Saya buat J. Kalau J kuasa 2 maksudnya J tu darab dengan apa?
J. J sekali lagi kan, sebab dia ada J kuasa 2. Kalau laju sebelum ni, kalau kita imbas balik, kalau laju dia tak ada kuasa 2 di bawah. Contohnya kilometer per jam. Ini laju. Laju kita tulis kilometer di atas, di bawah kita tulis J saja kan. J. Jadi kalau pecutan dia lain. Dia ada kuasa 2. Jadi kita jangan lupakan dia punya kuasa 2. Jadi saya buat J darab J, itulah maksudnya J kuasa 2. Ada 2 kali J. Okey. Jadi di bawah ni nombor 1 lah di depan ni. Okey, nombor 1 lah di depan ni. 1 darab dengan J, darab dengan J. Macam tu. Jadi, tapi saya tulis 1 sajalah. Saya tak tulis darab di sebelahnya. Tapi orang faham lah. 1 dengan J tu maksudnya 1 darab lah. Okay, ini first step. Kalau kamu ni yang penting mula-mula kena start yang ini macam ni. Kita pecahkan dulu dalam bentuk pecahan. Atas dengan atas, di bawah dengan bawah. Baru boleh carry on, baru boleh proceed dengan next step lah. Okay. Jadi lepas pada kamu dapat step pertama, maka tidak ada masalah lagi. Kita tukar satu-satu. Okay, kita tengok. Oh, soalan asal dia kilometer di atas ni. Ni kilometer, kita mahu tukar pergi meter kan. Jadi kilometer tukar meter, darab berapa? Bahagi berapa? Darab 1000. Jadi di atas ni 60, saya kena buat darab dengan 1000. Ini di atas. Okay, sebab kita mahu kilometer tukar pergi meter. Jadi sekarang ni di atas ni sudah dalam meter lah. Nampak ke tu warna gelap sikit background dia? Nampak kot? Okay, 60 darab 1000 di atas. Okay, di bawah dia 1 jam. Ini kena ingat lah. Kalau saya kan, saya tak tulis step dia terus lah. Kalau saya jadi kamu, saya terus ingat 1 jam adalah 3600 saat. Kalau kamu boleh ingat ini, 1 jam adalah 3600 saat ni, dia lagi cepatlah kamu punya proses menyiapkan. Kalau kamu tak ingat itu, dia lagi payah lah, lagi lambat lah maksudnya. Macam mana dapat ni? Kita ingat balik dulu 1 jam. Kalau ikut step dia ni agak detail lah. Kamu kena ingat balik lah 1 jam bersamaan dengan macam step-step yang sekolah rendah punya tu 60 minit. Kan? Lepas tu 1 minit lagi, berapa saat lagi. Macam tu. Jadi kamu kena ingat dia punya step dia tu. Kalau kamu mau tulis secara detail macam ni lah. Okay, 60 saat. Jadi 60 tu kena tukar ada 2 kali kerja lah. Jam kepada minit, minit kepada saat. Jadi darab 60, darab 60 lagi. Jadi 60 darab 60, 3600 saat. Jadi 1 jam adalah 3600 saat. Sebab 60 darab 60. Okay. Jadi itu untuk memudahkan kita punya jalan kerja di sini. Jadi di sini kita buat di sini penting. Okey, di bawahnya 1 jam. Kita ingat jam ini dia J itu maksudnya ada nombor 1 di situ. Jadi J darab J. Maksudnya di situ 1 jam darab dengan 1 jam. Bermaksud kita kena tulis 3600 macam mana? Darab dengan 1. Okey, 1 tadi di depan. Di depan 1 lah. 1 darab lah. Sebab ini ada 1 di depan. 1 J, ingat huruf J sahaja tu dia adalah maksudnya 1J. Yang di sini pun maksudnya 1J. Maksudnya 1 jam darab 1 jam. Jadi di sini saya kena tulis macam mana? 3600 darab dengan apa lagi di belakang dia? Macam mana? Di belakang dia ni. Yang ni respon. Ada berapa kali 1 jam tu? 2 kali. Jadi di belakang ni saya kena buat apa? 3600. Okey, 3600 lah. Sebab yang ni baru 1 jam, 1J. Yang ini pun ada juga 1J. Macam tu.
Itulah maksud dia tu. Nombor 1 di depan tu, itu adalah maksudnya per. Per tu kan maksudnya 1. Jadi nombor 1 itu disebabkan kita maksudkan per itu sebagai 1 lah. Jadi di bawah ni J, ada 1 J di sini, 1 J di situ. Jadi ada 2 tu J. Jadi di sini maksudnya 3600 ada 2 kali lah. Macam tu. Okey. Jadi di sini kita tengok hati-hati. Ada di bawah ada 2 kali 3600. Kalau laju yang sebelum ni dia ada sekali saja sebab dia tidak ada J kuasa 2. Itu beza dia. Okey. Jadi kalau berkenaan pecutan dia ada J kuasa 2. Tak kisahlah J kuasa 2 ke S kuasa 2 di bawah. Jadi bermaksud di bawah itu kamu kena kasih double. Bukan double lah. Macam mana? Mau kasih kuasa 2 kan dia. Dia bukan double dia darab tu. Bukan 2 darab Dia adalah 3600 darab dengan dirinya sendiri. Itu maksud kuasa 2. Dia bukan double. Okey? Dia kuasa 2. Okey. Lepas tu kita kira macam biasa. Okey, di atas ini cuba kira dulu 60 darab 1000. Ni saya rasa kamu boleh tahulah. Guna gerak titik tu 3 kali ke kanan dapat sudah 60,000 kan di atas. Guna kalkulator lah kalau tak yakin. Okey. Yang kedua di bawah. Okey, di bawah itu 3600 darab dengan 3600. Ataupun mau senang tulis, kita tak payah tekan kalkulator tu, kita tulis sejak 3600 buat dalam bentuk kuasa 2 ataupun tak payah kurungan lah, terus kuasa 2 macam ni. Okey. Letak je kuasa 2. Kan di sini ada kuasa 2 kan? Sebab J nya ada 2 kali tadi tu. Okey, jadi di sini kita type kalkulator kita. Okey, terus dapat jawapan akhir dia. Tengok macam mana mau type ni, kena hati-hati jugalah. Okey. Okey, kalau kita type di sini 60,000 okey, per dengan 3600. Okey, per dengan 3600 kuasa 2, tekan di sini kuasa 2, tek. Okey, sama dengan dapat dalam pecahan, tak apa. Tekan A, B, C. Tengok jawapan dia. Kamu akan dapat jawapan yang macam ni. Okey, jadi kalau saya tulis balik. Saya tulis balik lah, takut saya berlupa ni. Saya kena tutup kalkulator dulu. 4.629. 4.62996. Okey. Jawapan di kalkulator kamu dia akan dapat 4. Tak ingat sudah apa tadi? 6296. 6296 dia ada tulis darab 10 kuasa negatif 3. Okey, ini daripada kalkulator kamu. Cara kamu baca kalkulator tu mesti pandai tu. Yang ini ada darab 10 kuasa maksudnya tu darab 10 kuasa negatif 3. Okey. Jadi macam mana kita mahu tulis dalam bentuk yang biasa? Saya sudah pesan juga minggu lepas. Ambil titik dia tu, ni, ikut saja ni. Kalau negatif 3 maksudnya ke arah kiri ke arah kanan mau gerakkan. Kalau kita ada 10 kuasa negatif 3, minggu lepas saya sudah pesan. Kalau dari titik ini kita gerak 3 kali ke kiri ke 3 kali ke kanan? Ke kiri. Kita ikut saja. Kalau negatif di sini kuasanya negatif di atas 10 ni, kita gerakkan ke kiri. Jadi sebanyak 3 kali. Cuba kita gerakkan 3 kali. 1, 2, 3. Jadi titik barunya di sini. Ada telur ayam. Di sini ada rumah kosong, di sini kosong. Jadi tambah je, letak je kosong. Di depan ini pun ada kosong. Jadi jawapan baru kamu akan dapat tulis sebagai 0.0046. Kita ambil kepada apa ni? Apa dia bilang ni? Astaghfirullahalazim. 2 tempat. Okey. 0.046. Boleh? Boleh.
Okey, nah unit dia tu macam tadilah meter. Okey, sudah di atas tadi sudah meter kan. Di sini meter di atas sudah settle. Di bawah itu kita sudah buat 3600 kuasa 2. Maksudnya di bawah ni sudah dalam saat kuasa 2. Jadi di sini kita tulis meter. Okey, meter per dengan saat kuasa 2. Macam tu. Okey. Boleh ikut ke ni Saya punya firasat saya kamu tak boleh ikut ni. Cuma kamu tak tahu macam mana mau tanya kan? Tahu ke? Boleh ke ikut ni? Kalau tak tanya rugi. Kalau rugi susah mau berjaya tu. Aduh lah kamu ni. Tanyalah, kalau tak tahu kena tanya. Suruh ulang balik pun saya akan ulang balik. Kalau kamu diam tu maksudnya kamu faham semua tu. Ini cara pendek Cara pendek maksudnya kita ambil jawapan daripada soalan yang tadi. Penat-penat kita kira tadi kan sudah ada jawapan dia, pecutan, cuma unit dia saja yang lain. Jadi kita ambil jawapan tu, kita guna saja jawapan tadi, tukar unit saja. Ada kira-kira lah sikit-sikit. Okay? Jadi itu cara yang pendek lah. Cara panjang, macam kawan kamu buat. Jadi kita tengok. Tak salah, tapi dia lebih takut ada apa tu? Ada terlepas pandang pada satu step. Okay, kita tengok apa masalah. Okay, kawan kamu dia buat sebab dia kata unit dia akhirnya mesti dalam meter dan mesti ada saat tu kan. Jadi dia tukar awal-awal ke semua. Maksudnya tak ada masalah. Tetapi jangan tukar sewenang-wenang je lah. Maksudnya kena alert. Kena alert. Mula-mula tukar dulu ini. Okay, saya nampak tadi dia tulis 70,000. Ini pun kena ingat di bawah ni ada per J. Dennis, ada per J ni. Jadi maksudnya kita buat satu-satu. Ini saya kata ni kena buat satu-satu. Kita kena tulis dulu 70 km per 1 jam macam tu. Ini baru satu ni, belum settle ni. Ini baru satu nombor, 70 baru kita selesaikan satu-satu ni. Lepas di sini kita buat macam mana? 70 darab dengan 1000 kan? Di atas, di bawah. Ini yang kamu lupa. Di bawah 1 jam tu kita tukar pada saat. Maksudnya 1 jam berapa saat tadi? 3,600. Jadi saya terus tulis di bawah ini 3,600 saat. S di atas tadi dalam meter sudahlah. Okay? Jadi bila kamu kira, ini baru yang pertama belum lagi yang 100 nanti. Ini baru yang 70. Jadi bila kamu kira ini, kamu akan dapati bahawa apa jawapan dia? Kamu tolong kira ni. Apa jawapan dia untuk yang ini baru, yang 70 baru? Apa jawapan unit yang baru? Okay, kalau kita kira pakai kalkulator, 70 darab 1000 itu 70,000 lah di atas dia. Jadi 70,000 tu di atas kan. Saya terus darab yang di atas duluan. Jadi dapat 70,000. Lepas tu per dengan 3,600. Per dengan 3,600. Tekan jawapan dapat dalam pecahan. Tak ada masalah. Tekan ABC sahaja dapat dalam perpuluhan. Maka bila yang ini kamu dapat 19.44. Ini baru satu. Ini baru laju yang 70 tadi. Boleh, Dennis? Boleh. Ini baru satu. Jadi kita kena buat juga lagi satu untuk yang ke 100 km. Ni 100. Buat step yang sama. Okay, buat step yang sama. Kalau 100 km per jam kita tulis macam tadi. Kita buat step by step dia per 1 jam. Dan kita carry on benda yang sama macam yang 70 tadi. Ni darab 1000 lagi. Per dengan 3,600 saat. Di atas ni meter lah.
Kalau kita kira, kita akan dapat lebih kurang 27.78 27.78 meter per saat. Maknanya kita tukar laju dulu. Kita tak cari pecutan dulu. Kita tukar unit sejak dulu. Kita tukar unit, kita tak ganggu lagi, kita tak cari lagi pecutan dia. Maknanya yang 30 minit tadi tu, kalau kamu perasan, kita tak kacau lagi dia. Kan dalam soalan kan dia kata 30 minit kan? Ini tak kacau lagi. Ini kalau kita mau kira pecutan nanti. Sekarang ni kita tak kira lagi, kita tukar unit sahaja dulu. Sebab itu dia jadi panjang sikit step yang kaedah yang kamu buat tu. Dia step by step, satu-satu dia buat. Nanti kita tukar unit dulu, baru kita last kali tukar kepada cari pecutan. Okey, jadi bila macam ni, bila kita sudah tukar laju awal dia, saya alihkan di sinilah supaya kamu nampak Okey, ini laju awal dia. Saya letak sini. Okey, laju akhir dia yang ni letak sini. Ni. Jadi di sini inilah ini laju akhir. Ini laju akhir. Yang hitam tu laju awal. Okey, laju awal. Daripada sini barulah kita boleh kira masa. Yang masa itu 30 minit. Itu masa kita mau kira pecutan. Jadi kita tengok 30 minit mau tukar pergi saat. Mesti tukar pergi saat lah. Sebab jawapan dia semua dalam saat. Ada saat kuasa 2 kan dalam jawab soalan dia tu kan. S kuasa 2 per S kuasa 2 tu soalan B. Jadi dalam saat. Jadi kita kena darab 60 lah. 30 minit darab 60. Jadi masa dia dapat dalam saat. Jadi 30 minit darab 60, kita akan dapat 1800 saat. Yang ini betul. Kawan kamu tulis tadi tu betul. Di bawah ni ada 1800 saat. Ini betul. Tapi di atas ini belum selesai lagi. Okey, belum selesai lagi. Okey. Jadi itulah saya kata tadi, tukar dulu unit dia, tengok betul-betul, buat step dia yang per dengan ni, per 1J per 1J. Yang ini biasanya yang dilupakan ni. Ni biasanya yang lupa lah, dia terus tulis 70,000. Tidak, dia ada per jam tu di bawah. Jadi jam itu yang kena tukar juga pergi saat. Okey. Jadi di sini kita tengok masa dia 1800 saat. Barulah kita guna rumus pecutan. Okey, rumus pecutan, tengok panjang dia punya step dia ni. Okey, pecutan adalah perubahan laju, iaitu laju akhir. Yang tadi, yang ini. Ni laju akhir 27.78 tolak dengan laju awal. Jadi laju awal tu yang ini. (19.44). Saya tulis 19.44. Tolakkan, baru kita bahagi dengan 1800 saat. Saat. Okey, kalau di atas tadi semuanya sudah dalam meter per saat kan? Jadi sekarang ni kamu cek lah. Di atas ni meter per saat sudah. Di sini pun saat. Jadi last kali dia akan jadi meter per saat kuasa 2. Itulah dia punya keuntungan dia. Untung dia kalau kamu tulis macam ni unit di belakang, kamu cek, S ada S dari S kuasa 2. Itulah soalan mau. M per S kuasa 2. Jadi kita boleh ini sebagai untuk kita memberi panduan kepada jawapan yang sebenarnya yang soalan mau. Begitu. Jadi bila kamu kira di atas, di bawah, kamu akan dapat jawapannya sama juga, iaitu 0.0046.
0,0046 meter per S kuasa 2 macam tu. Okey. Jadi terpulang pada kamu mahu pilih kaedah yang bagaimana. Lain orang lain dia punya cara berfikir, jadi semuanya terpulang pada diri anda lah. Ada yang lebih suka yang lebih pendek, ada yang suka buktikan sendiri melalui cara yang lebih panjang. Itu tak ada masalah masing-masing. Jadi tidak salah, mana-mana satu terpulang pada kamu saja. Mana yang lebih memahamkan kamu. Okey? Okey, jadi samalah jawapan dia dengan yang tadi tu, cuma kaedah dia panjang sikit. Okey, jadi itu habis untuk soalan nombor 1 B. Okey, setakat ni nombor 1 B boleh? Ada kalau kamu tengok buku teks dia ada tunjuk contoh yang menukar unit tu kan. Saya cadangkan kamu bacalah contoh buku teks tu. Kalau kamu faham sekalipun, dalam contoh buku teks tu kamu tutup jawapan dia, kamu cuba buat sendirilah. Bukan baca saja. Kalau baca matematik tak boleh baca, kamu kena buat, buktikan sendiri supaya kamu dapat sama dengan jawapan dia. Kalau baca saja itu dia jadi subjek sejarah lah ataupun subjek sains kah. Baca saja tak dapat apa. Kalau matematik dia kena mahir buat. Okay, kena buat juga walaupun sudah ada jawapan dia, kita kena buat jugalah sebagai praktis untuk mantapkan kamu punya skill mengira. Okey. Boleh nombor 2 boleh kita teruskan nombor 2? Boleh. Okey, nombor 2 dia kata teksi yang sedang bergerak. Okey, mula-mulanya 80 km per jam. Lepas tu dia memperlahankan laju dia. Dia akan jadi makin perlahan sebanyak 25%, lajunya berkurang. Jadi laju akhirnya kita kena cari dulu berapakah laju akhir yang sebenar. Jadi kawan kamu buat ni betul lah. Dia kira dulu laju akhir dia. Maknanya 25% darab dengan 80. Ini perubahan dia sebanyak 20. Jadi asalnya 80. Okey, asal 80. Dia berkurang sebanyak 20, maka dia tolak. Ni betul. Jadi 80 dia berkurang sebanyak 20. Okey, 80 tolak 20, maka dapat 60. Jadi ini adalah laju akhir yang sebenar. Ni laju akhir. Okey, yang ini 60 tu. Okey. Lepas tu saat tadi apa tadi? Masa dia bagi dalam saat 45 saat. Okey, kita mahu kawan kamu dia tukar pergi jam Dalam soalan dia ada sebutkan mahu tukar pergi apa-apa? Tiada kan? Tiada kan? Tiada. Dia tidak ada bagi tahu, tapi maknanya bebas. Maksudnya boleh jadi kilometer kamu boleh buat dalam kilometer per jam kuasa 2, ataupun kamu boleh buat dalam kilometer per jam per saat. Maksudnya masa di bawah ni kekalkanlah 45 pun boleh, tak ada masalah. Tapi dalam saat lah di belakang dia tu kamu kena tulis per saat. Ini saya sebab ini saya baca buku teks. Dalam contoh buku teks dia ada explain tu. Boleh pilih sama ada kamu buat dalam kilometer per jam kuasa 2 ataupun kilometer per jam per saat kah. Maknanya ada jam, ada saat. Okey, saya dapat daripada buku teks. Kalau kamu tengok buku teks, kamu boleh fahamlah apa yang saya cakap tadi tu. Jadi di sini masalah dia, kita tengok apa yang dia tertinggal. Apa komen kamu berkenaan dia punya step? Ada apa-apa yang tertinggal?
Kita mau tukar dari mana ke mana ni? Saat. Kalau kawan kamu buat tu, dia tukar daripada saat pergi ke jam kan? Betul? Saat pergi jam. Kalau saat mau pergi jam, dia ada kena langkah apa dulu? Minit dulu. Jadi kita ingatlah. Itu yang itu sepatutnya saya tak payah ulang sebab ini sekolah rendah punya. Tapi mungkin lupa ke apa. Okay, jam, minit ke saat. Ni kita kena ingat ini. Jam, minit. Dia tak boleh langkah jam ke saat bahagi 60. Dia ada 2 kali step kena buat. Jadi di sini kita ada dari saat ke minit, baru minit ke jam. Kalau yang dulu kamu belajar jam ke minit darab 60. Tapi daripada saat ke minit terbalikkan jadi bahagilah. Ada berapa kali kena bahagi 60? 2 kali kan? 2 kali kena bahagi 60. Maksudnya di sini kena buat bahagi lagi sekali. Okey, bahagi lagi sekali di sini 60. Baru kita dapat dalam jam. Kalau kamu bagi sekali saja, maksudnya baru minit. Maksudnya di sini masih lagi minit. Maknanya kena bahagi lagi sekali 60 baru dapat jam. Okey, jadi di sini kena baikilah ini mungkin terlupa ataupun apa ni? Yalah, terlupalah mungkin. Okey, bila bagi 60 2 kali tu, maka kalau kamu try (45) tekanlah sini. 45 bahagi dengan 60. Bagi lagi sekali 60. Kamu try dapat jawapan dia 0.0125. Jadi masa dia ni sepatutnya 0.0125. Tak apa, kamu salah sini pun tak apa. Yang penting dalam exam nanti ingatlah 0125. Ni dalam jam. Okey, jadi masa kita sudah tukar. Okey, daripada saat kepada jam dapat sudah. Sekarang kita kira pecutan. Jadi pecutan adalah pecutan adalah laju akhir tolak laju awal kan? Laju akhir tolak laju awal. Laju akhir dia 60. Jadi sepatutnya di sini dia tulis sini ni sepatutnya 60 laju akhir. Awal dia tolak dengan awal dia 80 kan? Betul? Betul kan ni? Ke salah ni? Hello? Ada respon? 60 tolak 80. Baru kamu bahagi dengan masa dia iaitu 0.0125 kan? Betul? JN, betul ke salah ni dia buat ni? Yang saya buat ni? Yang saya buat ke yang dia buat yang betul? Mana satu? Salah ke betul? Kalau kamu tak respon, maksudnya kamu tak faham langsung apa yang berlaku ni. Penting tu untuk saya tahu siapa yang faham, siapa yang tak dapat faham. Tak ada respon juga ni. Saya tak tahu apa yang berlaku di sana. Okey, siapa yang faham angkat tangan. Okey, satu orang faham. Kalau tak angkat tangan maksudnya tak faham lah. Okey, turun tangan Rachel. Siapa yang tak faham, angkat tangan. Okey, tak faham satu orang, Dennis. Yalah, okey ada. Lain kali saya kena tanya macam tu lah kan, baru tahu faham ke tak faham kan. Okey, baik. Dalam cerita dia, okey. Maksudnya ramai tak faham ni. Kalau mau senang, tu kamu boleh cek sana tu kan, boleh cek ulang ke apakah baru saya tahu. Okey. Sebuah teksi bergerak. Okey, dia kata teksi. Okey, ini gambar teksi. Ni kena tahulah ni.
Kena gambarkan dia tu macam mana kan. Mula-mula laju dia 80 km per jam. Itu awal dia. Lama dia kata memperlahankan laju. Jadi maksudnya di hujung dia tu, di hujung dia tu, ni taksi. Taksi saya cantik lah. Mungkin kamu punya taksi lagi cantik daripada saya punya lah. Okay, maksudnya dia akan kurang daripada 80. Sebab dia kata memperlahankan, maknanya makin perlahan. Jadi sebanyak mana dia perlahan? Dia bilang sebanyak, dia kata sebanyak 25% daripada yang awal tadi tu, 80 tu, dia berkurang lajunya tu sebanyak 25%. Jadi first step kita kena cari dulu berapakah 25% itu. Jadi first step kawan kamu buat itu betul. Dia buat 25% daripada maksudnya darab lah. Jadi 25%. Ini sekolah rendah punya peratusan ni. 25% daripada maksudnya darab 80. Jadi bila tekan kalkulator tu, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 20. Jadi maksudnya ayat dia tadi tu memperlahankan kelajuannya sebanyak 20. Maksudnya kalau asal dia 80, dia berkurang sebanyak 20, maksudnya tolak 20 lah kan. Tolak 20 dapat 60. Jadi maksudnya laju yang akhir dia bila ditolak sudah 20, laju akhir dia adalah 60 km per jam. Ni awal 80, akhir dia 60. Ini bukan peratus ni 80 ni bukan 80%. 60 bukan 60%. Dia kata tadi pengurangan dia tu 25%. Maksudnya itu dalam peratus. Kita kena tukar kepada bentuk lajunya. Kita kira peratus macam yang sekolah rendah kamu belajar lah. 25% darab 80. Ini jumlah laju yang kurang yang sebenar tu 20. Jadi di sini saya tulis 60 sebab dia berkurang sebanyak 20 laju saja. Okey. Setakat tu okey. Perubahan laju dia 80 jadi 60. Boleh? Boleh. Yang lain boleh. Kalau boleh angkat tangan. Untuk yang ini dulu. Daripada 80 di sini kenapa jadi 60? Kalau tak faham, angkat tangan. Kalau tak faham angkat tangan. Okey, maknanya semua okey. Okey. Ini baru laju, belum kira pecutan. Jadi sekarang ni kita sudah settle. Ada laju awal, ada laju akhir. Maka kita boleh kira pecutan. Jadi di sini pecutan. Ingatlah rumus pecutan dia adalah perubahan laju. Saya tak tulis balik lah, saya sudah tulis tadi. Jadi perubahan lajunya mesti akhir tolak dengan awal. Jadi akhir dia 60 tolak dengan awal dia 80. Rumus dia ada bahagi dengan masa. Jadi masa dia berapa lama dia ambil, itu sudah ditukar tadi kepada jam 0.0125 jam. 0.0125 jam. Di atas itu kita tak ganggu unit dia, dia kekal kilometer per jam. Itu di atas dia. Setakat ni kalau tak faham yang ini, kamu tak faham, kamu angkat tangan. Kalau tak faham di mana tu Dennis kamu tidak faham? Di mana? Dah 60 tu dengan minus 60 minus 80. Kita ingat perubahan laju adalah yang akhir tolak awal. Boleh? Akhir tolak awal. Betul kan? Akhir tolak awal kan? Setuju kah? Akhir tolak awal. Laju akhir tolak dengan laju awal. Okey. Sebab itu saya lukis gambar nampak. Jadi yang di belakang ni ini adalah akhir. Akhir dia kecil 60. Sebab dia kata perlahan. Jadi tak mungkin akhirnya lebih besar. Akhir dia mesti kecil. Jadi 60 di depan. Saya tulis 60 sini. Okey, tolak dengan laju awal. Laju awal dia 80 kan?
Sebelum dia perlahan, inilah laju dia 80. Jadi 80 letak di belakang. Jadi di sini, ini awal. Yang awal. Yang depan ni akhir. 60 tu akhir. Ini awal. Dia perubahan laju tu mesti akhir tolak dengan awal. Bukan awal, bukan yang besar tolak kecil. Bukan. Dia yang akhir tolak awal. Memang begitulah. Kamu tengok minggu lepas pun sama juga. Saya cakap benda yang sama saja ni. Okay? Ingat balik apa yang kamu belajar minggu lepas. Okay? Bila kamu tekan kalkulator kamu akan dapat jawapan negatif. Cuba tekan. Ini kamu kira sendiri di atas ni, tak payah tekan pun tak apa. 60 tolak 80 di atas negatif 20 kan. Sebab nombor kecil tolak nombor besar dapat negatif lah depan ni. Okey, jadi 20. Di bawah dia, okey, cuba kamu tekan tekan yang ni negatif. Negatif 20 bahagi dengan 0.0125. Apa jawapan dia? 6,340. Tak berapa jelas. Tak apa, saya ni lah. Negatif 20. Okey, bahagi dengan ataupun per dengan 0.0125. Okey, kamu dapat negatif 1600. Kita ingat negatif 1600 kilometer per jam kuasa 2. Itulah pecutan dia. Boleh? Okey, negatif 1600 km per jam. Okey, soalan tanya pecutan. Kalau saya tanya kamu balik, kalau soalan tu saya ubah, saya tanya berapakah nyah pecutan? Apa jawapan kamu? Ini kita ulang kaji ni yang minggu lepas punya. Berapakah nyah pecutan? Macam mana mau jawab? Kalau soalan tu saya ubah, saya kata hitung nyah pecutan. Jadi apa jawapan kamu? Jawapannya sama dengan tadi kah ataupun lain ataupun macam mana? Kamu study ke tidak ni minggu lepas punya ni? Ingatkah yang minggu lepas tu kan saya kata, kan kita sudah bincang tu pecutan, nyah pecutan kan? Ya. Kalau soalan tanya nyah pecutan, maksud dia kita kena buang tanda apa? Tak ingat kamu? Okey, tak apa. Kalau soalan tanya hitung nyah pecutan teksi itu, jawapan dia kamu buang saja tanda negatif. Jadi jawapan dia 1600 km per jam kuasa 2. Semua dalam buku teks tu. Kalau kamu tak tengok rakaman video minggu lepas pun, semua dalam buku teks kamu tu. Okey? Kalau soalan tanya nyah pecutan, tak payah ambil negatif. Kalau soalan tanya pecutan, jawapan yang ada negatif, ambillah sekali dengan negatif. Jadi yang ini soalan pecutan. Jawapan dia negatif 1600. Kalau dia kata nyah pecutan, tak payah ambil tanda negatif, kita ambil jawapan dalam positif. Sebabnya perkataan nyah itu adalah, nyah itu kan nyah, maksudnya kita tidak mahu. Nyah itu sudah bermaksud negatif. Buat apa tulis negatif 2 kali? Negatif sini 1, negatif nyah lagi. Sebab itu nyah pecutan tak payah ada tanda negatif. Kena buang tanda negatif tu. Step dia jangan padam pula. Step dia sama ni. Kalau soalan tanya pecutan kah, nyah pecutan kah, step dia semua sama. Jawapan akhir saja yang berbeza. Okey? Jadi tu kamu kena tengok balik lah. Tengok balik apa yang berlaku sepanjang minggu lepas punya yang pecutan ni lah. Jadi itu sedikit sebanyak soalan tentang pecutan yang kita sempat bincang, nombor 1 dan nombor 2. Nombor 3 saya bagi jawapan, boleh? Kamu cek sendiri. Ataupun nombor 3 tu macam mana? Nombor 3 tu saya bagi jawapan, kamu buat.
Nombor 3 ni Okey, nombor 3 ni jawapan dia mesti dapat, kalau kamu kira betul-betul, 53.68 kilometer per jam kuasa 2. Sebab dia mahu dalam jam kuasa 2 tu. Ni. Okey, maknanya jam-jam. Okey, dalam jam-jam. Okey, yang belakang lagi, kalau kamu tengok latihan muka surat 13 tu, saya bagi jawapan, kamu cek sendiri. Okey, yang ini jawapan dia mesti dapat 60 kilometer per dengan jam kuasa 2. Okey, 60 kilometer per jam kuasa 2. Yang ini bawahnya lagi 26.67 kilometer per jam kuasa 2. Yang last sekali 67.5 kilometer per jam. Okey. Yang last kali ni tak ada kuasa 2 Sebab dia tanya apa? Dia tanya laju Dia tanya laju, dia tak tanya pecutan. Jadi tanya laju. Bila laju, kamu ingat balik yang sebelum-sebelum ni, laju mana ada kuasa 2 di bawah. Okey, jadi itu jawapan dia untuk soalan C. Okey, baik. Untuk soalan yang tadi, yang kita bincang tadi tu, mana tadi ni? Soalan nombor 2 ni, dia tak cakap dalam unit apa. Jadi maksudnya kamu bebas. Yang ini saya tunjukkan sebab kawan kamu dia mau tukar pergi jam. Sebab dia mau samakan jam di atas, jam di bawah. Jadi kita kena tukar pada jam. Tak ada masalah. Maksudnya di bawah ini kena bahagi 60, bahagi 60. Dapatlah yang ini. Kalau kamu tak tukar pada jam pun tak ada masalah. Maksudnya di atas kamu akan tulis sama juga 60 tolak 80. Tapi di bawah, yang di atas tadi ni dia kilometer per jam lah. Kita tak tukar kan. Di atas tu sama 60 tolak 80 kilometer per jam. Di bawah itu boleh saja kamu tulis 45. Tapi dalam saat lah tulis S. Bila kamu buat macam ni, okay, yang biru saya buat yang biru ni, ini lebih simple lah. Sebab apa lebih simple? Sebab dia tak bagi tahu kena dalam jam-jam. Dia tak bagi tahu dalam unit apa. Itu untung dia. Jadi di sini kalau kamu kira, okay, 60 tolak 80 tu negatif 20 kan. Jadi kamu tekan, saya terus tekan negatif 20 di atas tu ni, negatif 20 hasil dia ni. Bahagi dengan 45, tekan sama dengan, dia dapat dalam perpuluhan, dia dapat negatif 0.44. Ini pun jawapan yang betul negatif 0.44. Jadi di sini saya akan kira dan tulis negatif 0.44. Cuma unit dia tu kilometer, cara kita tulis kilometer per jam yang atas ni tadi, kilometer per jam. Yang di bawah tak boleh buat S macam tu. Maksud saya tak boleh terus tulis JS, tulislah dalam buku teks ini. Semua ni saya cerita ni berdasarkan apa yang saya baca dalam buku teks kamu tu Jadi kalau orang membaca dia tahu. Dia jumpa dia tahu tu. Jadi kilometer per jam per saat S. Macam tu. Dia takkan jadi kilometer per jam kuasa 2 lah. Dia akan jadi kilometer per jam per saat. Sebab kita tak tukar daripada awal, kita biarkan. Ini pun betul, tak ada masalah juga. Okey. Tapi syarat dia, soalan tu tak bagi tahu dalam unit apa. Itu syarat dia. Kalau soalan bagi tahu, soalan bagi tahu dalam unit apa, contohnya soalan nombor 1 tadi, dia mau dalam unit, tengok dia tulis dalam unit kilometer per jam kuasa 2. Maksudnya setiap jam yang kamu nampak itu mesti, setiap minit yang kamu nampak mesti tukar kepada jam. Dia tak boleh ada jam, ada saat, ada minit serentak. Tak boleh. Dia kena satu unit sahaja. Itu beza dia soalan 1 dengan soalan 2. Okey? Itu beberapa rumusan yang saya rumuskan setelah saya membaca buku teks kamu. Okey? Jadi kalau kamu tak baca, kamu tak tahulah apa yang berlaku ni. Semuanya dalam buku.
Okey, jadi setakat tu cuba dulu untuk soalan yang tadi yang saya bagi jawapan saja tu. Dia cuba dulu. Saya mahu yang join sekarang ni dalam 4 orang kah, 5 orang begini, 4 orang kan. Soalan nombor 3 ni, saya minta kamu send gambar dengan saya nombor 3 dan yang ini salah pun tak apa. Kamu send je gambar dia Yang 3 yang ini sama dengan muka surat, semuanya muka surat. Yang 13 tu semua sekali. Kamu send je gambar. Saya mahu tengok sebab kalau saya tak tengok saya tahu apa yang kamu tak faham, yang betul-betul tak faham tu yang mana. Okey? Jadi rasanya setakat itu sahaja untuk kali ini. Kalau ada apa-apa tu kamu tanyalah secara personal Boleh? Okey. Tapi yang penting buku teks kamu tu tolonglah baca dan hayati. Baca dan hayati apa yang ada dalam buku teks tu. Ada bahagian yang kena kamu, ada bahagian yang kamu memang sudah ingat daripada sekolah rendah. Jadi yang jam ke minit ke saat itu semua sekolah rendah itu. Yang sekolah menengah ni sikit saja kamu belajar sebenarnya. Yang kamu belajar sekolah menengah ni yang tentang pecutan dan laju, hanya rumus pecutan kamu baru tahu, dan rumus laju dua saja di sekolah rendah kamu belajar. Yang lain tukar unit jam ke saat, saat ke minit, kilometer ke meter, semuanya di sekolah rendah. Kalau saya kira peratus yang kamu belajar di sekolah menengah yang tajuk laju dan pecutan ni, hanya 5% saja yang sekolah menengah dalam bab pecutan dan laju. 95% semuanya sekolah rendah ataupun tingkatan 1. Jadi itu yang kamu kena mahir. Kalau kamu bermasalah sudah yang simple-simple jam, minit-minit, saat semua tu, kilometer, meter, kilometer, terbalik, tukar bahagi darab semua tu. Kalau masalah yang itu ada susah sikit lah. Okay? Jadi walau apa pun cubalah dulu. Mungkin nanti boleh ingat lah kan. Dia ambil masa lah. Sebab sekolah pun lama sudah ni tutup kan. Jadi macam ni lah kali kan. Okay? Jadi untuk itu kita stop di situ lah rasanya. Apa-apa pun kamu tanyalah. Yang penting kena berani bertanya. Kalau berani bertanya, ada jawapan dia. Okey? Kalau tak tanya, tak tahulah apa masalah penyelesaian dia kan. Solution dia macam mana. Kena beranilah maksudnya. Okey, boleh? Jadi, itu je lah aku hari ni. Terima kasih 4 orang yang join ni. Harap setia lah setia sampai di hujungnya lah. Okey, jadi itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat pagi. Thank you, sir. Okey, sama.